Kita lihat di sini doa dan amalan pelindung daripada gangguan syaitan, ya. Jadi setiap manusia memang tidak akan terlepas daripada tipu daya iblis. Syaitan ini dia mengganggu kita, ya perempuan, semenjak kita lahir lagi. Jadi lahir aja anak Adam, maka akan ada syaitan yang dipanggil Qarin. Kita kenal sebagai Qarin. Kita sebut sebagai Qarin ini, dia akan duduk dan dia study hidup sebagaimana anak-anak kita hidup. Jadi dia macam seolah-olah copycat, betul-betul photostat lah. Photostat apa yang anak kita suka, ya, apa yang dan sebagainya lah. Sehingga kalau kita dengar cerita-cerita hantu tu, minta maaf sebut benda-benda tu, dia kata, oh, okey, ini ada anak seorang tu sebab dia mati terbunuh 50 tahun yang lampau. Jadi dia muncul, contohnya kan. Kalau sudah kematian itu tidak ada lagi. Setakat yang saya belajar lah, ya, wallahualam, sebab ini alam ghaib yang kita tak banyak tahu, tapi setakat yang saya belajar tidak ada. Kalau ada pun itu adalah Qarin. Jadi yang mendatangkan fitnah kepada si mati, sampai bila-bila, ya. Okey. So jadi itu yang disebutkan, maksudnya kita bila dah meninggal dunia, maka kita akan berada dalam satu zon yang lain, ya. Jadi kita berada di alam roh. Memang ada roh yang tidak diterima oleh langit dan bumi, ya. Maksudnya bumi pun tak nak terima, langit pun tak terima. Antaranya adalah roh orang yang berhutang, yang tidak bayar hutang. Okey, itu memang ada dalam hadis disebutkan, tuan-puan. So, tapi dia tidak dapat menembusi kita punya zon, ya. Zon manusia ini ada kiraan-kiraan dan skala-skala dia. Jadi kalau yang dah meninggal dunia itu, mereka mempunyai tempat yang tersendiri, hanya Allah sahaja yang tahu. Okey, jadi kalau yang ada yang kita dengar ni, ini dia ada bekas kematian, anak dia mati dulu, jadi anak dia, roh dia tu macam tak tenang, dia kata gitu kan. Jadi roh dia tak tenang, dia takkan kacau kita. Jadi itu kefahaman ramai orang hari ini yang bukan Muslim lah. Ya, jadi yang non-Muslim tu dia percaya pada perkara-perkara tersebut. So kenapa saya sebut benda ni? Sebab anak-anak kita terdedah dengan movie-movie. Jadi movie-movie especially daripada K-drama, ya, Korea. Jadi dia mempunyai satu ideologi yang sebenarnya bertentangan dengan Islam, perempuan. Sangat bertentangan dengan Islam. Jadi contohnya macam ada incarnation, ya. Jadi dia akan hidup balik. Lepas tu roh ini dia dapat peluang pula. Dia dapat peluang, kalau dia misal kata jahat, dia dapat peluang untuk cover balik. So dia dalam proses transit. Dan kemudian, macam saya tahu kan, saya tengok, sebab anak-anak kita suka nak tengok tu kan. Saya pun tengok, apa benda lah ni kan. Lepas bila tengok, tak betul ni. Saya takut benda itu menyerap masuk kepada pemahaman dia, pada konteks dia memandang kehidupan itu macam tu. Jadi still ada chance lagi untuk perbaiki amalan dia. Dan kemudian kalau dia berjaya, maka dia jadi roh yang baik. Kalau dia tak berjaya, dia menjadi roh yang jahat. Macam itulah pula kan. Allahu Akbar. Jadi perempuan, kita tak ada macam tu. Kita faham bahawa roh kita ini akan dipertanggungjawabkan dengan setiap amalan kita. Dan seandainya pendosa dan sebagainya, kita inilah yang waris, yang tinggal ini kena bantu. Jadi bantu cara macam mana? Mana yang hutang dia pada Allah, zakat tak bayar ke apa ke, tolong bayarkan. Kalau dia tak puasa, tak solat, kita ini waris contohnya kan, dapatkan daripada harta dia itu. Kita anak beranak mungkin bincang sesama kita, tengok arwah mak ni, dia tak bayar zakat, banyak emas dia tapi tak pernah dibayar. Ada ke siapa-siapa, kakak ke adik ke, tanya ni adik-beradik kita, ada ke siapa ke pernah nampak dia bayar? Tak ada lah. So kalau tak ada, kita nak macam mana ni? Jom sebelum kita bahagi harta pusaka ni, kita tengok dulu berapa bayaran yang perlu dibayar. Agak-agak lah kan. So bayarkan zakat bagi pihak mak. Sebab kadang-kadang mereka tak tahu, perempuan. Saya ada jumpa umur 32 tahun, ya, kira seorang wanita umur 32 tahun, rukun iman pun tak tahu. Rukun iman tak tahu. Dan kemudian saya sebut berkenaan, bila saya cerita, saya sebut hidayah. What is hidayah? So saya kata macam, saya cakap dengan orang Islam ke saya cakap dengan orang mu'alaf ni? Saya kena tengok orang Islam macam orang mu'alaf. Jadi kena belajar balik lah. Dan Nabi-Nabi pun, 25 Rasul pun dia tak tahu.
Dan ada juga perempuan, kita nak cerita ini yang sebab tu saya terlibat dengan bidang parenting, sebab saja je nak menggegarkan. Bukan kita pakar sangat ya. Saya tidaklah pakar sangat, tapi saya yakin kalau kita bising-bising dalam bab tu, insya-Allah orang lain pun akan buka mata, akan yang mahir tu akan terjunlah turun padang. Tuan-puan, anak ini umur dia dah 18 tahun. Lelaki. Saya dipanggil sebab ibu dia tu stres sangat kerana suami dia tu ada cawangan lain. Jadi stres sangat isteri dia ni sampai tak boleh jaga diri dia. Jadi saya diminta jumpa dengan isteri dia tu. Jadi alhamdulillah waktu tu isteri dia of course lah bolehlah bercakap semua kan, dia layan saya dengan baik. Dan kemudian sebelum jumpa tu saya jumpa dengan anak dia tu suruh tangan nak salam saya, lelaki. Lepas tu saya kata, tak apa, sihat ke? Saya terus tegur dia, tak apa, saya kata, sihat ke? Lepas tu dia kata sihat. Macam segan lah sebab saya tak ni kan. Lepas tu saya tanya, terus saya nak cover balik, saya tanya nama dia lah, kemudian belajar lah apa semua, sampai saya tahu dia dah ada girlfriend. Okey, lepas tu saya pun tanya dia, awak dah balik? Saya tanya gitu, awak dah balik? Maksudnya sebenarnya saya nak masukkan kepada topik, you dah balik tu tak boleh lah salam perempuan, maksudnya gitu. Balik? Apa tu? 18 tahun tak tahu balik dah. Okey, kemudian girlfriend ada tu, balik tak tahu. Okey. Lepas tu saya cakap, alah kalau balik ni dia ada certain time tu you kena mandi hadas tau. Saya cakap macam tu. Mandi hadas? Tak tahu mandi hadas. Okey. So saya kata, you pernah wet dream? Dia pun angguk. Muka dia macam malu sikit. Lepas wet dream kena mandi hadas. Mandi hadas tu macam mana? Nampak. Jadi saya buat assumption, mungkin mak dia terlalu sibuk dengan masalah keluarga, ayah dia terlalu sibuk dengan cawangan baru sampai anak-anak terabai. Jadi itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Macam mana tu, itu pelapis kita tahu. Okey. Jadi tuan-puan, syaitan dia memang bersorak lah kalau dalam bab ni. Kita tak tahu langsung dengan keadaan sepatutnya tanggungjawab kita dan sebagainya. Kita dengan syaitan di kelas yang lepas saya ada sebut, syaitan ini dia baca Al-Quran. Dia boleh baca Al-Quran tak? Saya tanya kan benda yang sama. Dia boleh baca Al-Quran kan? Boleh. Kita boleh tak baca Al-Quran? Boleh. Kedua, syaitan ni dia faham tak dengan ayat Al-Quran? Faham. Kita faham tak? Pula dah kan. Dah macam tu syaitan lebih baik lah pula daripada kita kan. Itulah masalahnya. Okey, kemudian kalau macam tu beza kita dengan syaitan. Kalau kita tak faham Al-Quran dan tak berusaha, rugilah kita sebab syaitan lebih baik. Syaitan lagi baik. Cuma bezanya bagi kita, kalau kita belajar kemudian kita faham, syaitan pun belajar dan dia faham. Bukan belajar lah, dia tahu dan dia faham. Beza kita dengan dia adalah kita boleh beramal dengan Al-Quran. Dia tak mau beramal dengan Al-Quran. So line kita hanya satu je, beramal ataupun tidak. Siapa-siapa yang tidak faham Al-Quran, tapi kalau dia beramal dengan Al-Quran, masih lagi baik. Jadi maksudnya dia baca Al-Quran, tapi mungkin di situ dia ada kekangan untuk memahami dan sebagainya kan. Untuk hadiri kelas-kelas pun rasa macam tak terjumpa, contohnya lah. Macam tak logik lah pula bagi macam tu kan. Sekarang ni banyak kelas-kelas untuk tadabbur Al-Quran ni. So misal kata begitu. Tapi dia berusaha untuk memperbaiki diri dia, akhlak dia kan. Dia tengok, aku ni hukum dia macam mana. Tu orang yang selalu tanya hukum hakam tu, sebenarnya dia nak beramal dengan Al-Quran. Jadi bila dia nak beramal dengan Al-Quran dan dia boleh beramal dengan Al-Quran, itulah garis pemisah antara kita dengan syaitan. Syaitan dia tahu semua, dia belajar semua, tapi dia tidak beramal. Jadi siapa-siapa mana-mana manusia yang mempunyai sifat serta ciri-ciri seperti itu, maka dia samalah dengan okey, takut dah nak sebut dah kan. Okey, baik tuan-puan, sebab itulah dia Allah kenalkan kita bahawa syaitan ini lakum aduwwum mubin. Bagi kamu ni dia adalah musuh yang nyata. Dan nyatanya dia adalah pada implikasi, kesan di dalam hati kita dan juga kehidupan kita. Jadi kita dah tahu dah, syaitan dia bermula daripada anak kecil lagi.
ya. Jadi sebab tu kita digalakkan untuk mengumandangkan azan di telinga anak. Kemudian berusaha bagi nama yang baik kepada anak. Rupa-rupanya memang ada dalam hadis di mana syaitan ini dia memberi ilham nama untuk anak. Dia bagi kita ni duk cari nak nama anak apa kan. Syaitan dia akan bagi ilham. Jadi ilham ikut suka dia lah. Nampak macam baik kan faham kan? Syaitan ni 99 arahan ataupun bisikan kebaikan. Satu tu nanti habis menjerumuskan kita. Jadi macam itulah syaitan nak bagi nama anak, dia akan memberi cadangan macam-macam. Nak nama sebab biar bagi sebut sedap lah, begitu. Biar nama begitu beginilah, sampai kita lupa ada wibawa dalam nama itu sendiri. Sebab nama itu wibawa dia doa. Bila kita selalu sebut, maka dia boleh menjadi identiti. Maka Nabi sangat galakkan pilih nama di kalangan orang-orang yang baik. Jadi kita tengok, ambillah nama-nama Nabi, ya. Ambil nama sahabat, ya. Kadang-kadang nama yang kita rasa baik, contohnya macam di situ disebut Najih. Najih ni Najih kejayaan. Ada hadis yang tidak menggalakkan, kita letak nama Najih. Kalau perempuan jadi Najihah. Biasa tak dengar nama Najihah? Orang tahu ada nama Najihah kat sini kan. Kita biasa tahu. Tapi Nabi tak bagi letak nama yang membanggakan diri. Mana-mana bangga yang membanggakan diri kita itu Nabi tak bagi. Itu pada sebahagian, pada satu sudut lah. Imam Al-Mawardi dia kata, pilihlah nama yang pertama daripada kalangan para anbiya dan juga orang-orang yang beriman. Yang kedua, nama yang senang disebut, senang, ringan di lidah. Kita kadang-kadang sampai 3 rangkap gitu kan. Dah habis dah papan kenyataan tu tak muat dah kan. Ataupun name tag nak tulis susah. Yang ketiga, disarankan supaya tidak ada unsur-unsur yang membangkitkan kebanggaan dan kesombongan, dan sebut maksudnya maknanya baik. Ada seorang sahabiah nama dia Barrah. Barrah ini maksudnya macam dia suci daripada dosa. Ana bariun, saya suci daripada dosa, saya tidak terlibat. Macam kita nak kata saya tak terlibat langsung ni, macam itulah. So saya suci, saya bersih daripada perkara-perkara yang tak baik. So Nabi tukar nama dia kepada Hasanah. Jadi nampak kebaikan lah kan. Jadi daripada Barrah, macam Barrah tu nampak baik kan, suci. Tapi sebab di situ ada unsur-unsur macam bangga, macam mula kau suci sangat gitu kan. Tapi kat situ dia tukar kepada Hasanah. Ada seorang wanita ini nama dia Asiyah. Kalau kita tak tahu dalam sebutan yang betul, kita akan kata okey je kan. Tengok ejaan dia. Ejaan dia kalau ada ain di depan, sod di tengah, buruk nama dia, Asiyah. Jadi Asiyah ni maksudnya orang yang melakukan maksiat. Tapi Asiyah dengan hamzah, alif dan sin, yang itu cantik. Itu adalah nama penghuni langit sangat kenal, isteri kepada Fir'aun sendiri, Asiyah. Jadi Asiyah tak elok, kena tukar kepada Asiyah. Dan Asiyah itu Nabi tukar nama dia kepada Jamilah, cantik. Asiyah dia tukar kepada Jamilah. Jadi kalau keadaan kita sekarang ni, kita nak tukar-tukar nama bukannya senang, betul tak? Jadi apa yang boleh kita buat, tukarlah gelaran, panggilan. Biarlah nama tu, nama yang ada dekat dalam IC, identity card kita, memang susah nak ubah. Kadang-kadang tersilap kita tulis dan sebagainya kan. Jadi kita tukar, kita panggil saja dengan gelaran yang baik, ya. Okey. Baik, alhamdulillah. So kita tengok sekarang muka surat 340. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan manusia supaya memulakan bacaan Al-Quran dan ketika mengelak sihir dengan ta'awuz. Jadikan kebiasaan untuk kita baca bismillah dan juga ta'awuz. Ta'awuz apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahlil apa dia? La ilaha illallah. Jangan cari buku pula. Sekejap saya cari. Tahlil. Tahlil tu maksudnya kalimah la ilaha illallah. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah,
Tarhim. Tarhim lebih kepada ya Rahman, ya Rahim gitu ya. Takbir, Allahu Akbar ya. Okey, ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, tasyahud tahu ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, takabur haram. Tidak ta tu, takabur haram ya. Okey. Jadi ta'awuz salah satu daripadanya kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi apa-apa pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau terlupa pun baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan kemudian baca selawat ya. Okey. Baik, kaedah bacaan di atas juga disebutkan sesuai ketika mendapat bisikan jahat daripada syaitan. So bila ada bisikan syaitan, contohnya kita nak share satu perkongsian kita pagi ni, kita ada kuliah kan, jadi kita pun tangkap gambar, kita nak share. Time nak share ni, dia punya bisikan dalam hati tu, time ni lah, masa inilah kita nak tunjukkan pada orang Masjid Al-Falah dah mula kuliah, masjid lain ada. Allahu Akbar. Time tu pula kan kita nak tekan share, nak tekan butang share tu sedetik sahaja lagi. Sebelum nak tekan, keluar perasaan seperti itu, cepat-cepat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, cover balik terus, ya Allah, niatku ini adalah untuk menggalakkan orang supaya menuntut ilmu, bukan untuk menunjuk-nunjuk, baru share. Okey, sebut bismillahirrahmanirrahim ya. Sebab syaitan tahu itu benda amal baik ya, amalan baik. Macam orang sekarang bersedekah, macam-macam gaya sedekah. Kan dia pamerkan. Pada satu sisi memanglah kita kata macam riak tapi pada angle yang lain sebenarnya dia sedang memberikan idea dan tunjuk ajar cara macam mana kita boleh bersedekah. Setengah orang dia datang, dia tengok makcik jual dekat tepi jalan tu kan. Makcik, hari ni makcik bawa bekalan. Berapa banyak bekalan makcik? So ini je lah, nasi lemak ada, mi goreng ada, mi goreng pun ada ni dek, kuih ada lah. Tak banyak, ada 6 bungkus saja. Makcik cuba kira semua makcik. Dia pun dia tengah tanya, makcik cuba kira makcik agaknya kat berapa. Kira, alah tak sampai 300, 287 ringgit aja. Okey makcik, saya beli semua ni, lepas tu makcik edarkan bagi pada semua orang lah secara percuma. So, lepas tu dia pun klik, masuklah dekat dalam media sosial dia. Alamak, kita pun kata baiknya dia. Tergantung. Jadi kalau niat kita share supaya orang kata dia baik, atau dia ini untuk melariskan barang-barang dia tuan-puan, dia jatuh nanti masuk takabur. Tapi kalau niat dia memang nak menggalakkan orang lain supaya cari orang-orang yang macam ni, kita kena tolong ni makcik ni. Rupa-rupanya makcik ni baru kematian suami. Contohnya lah kan, kematian suami. Mana suami dia? Suami saya dah meninggal sebulan yang lalu. Oh kenapa? Sebab saya selalu ni nampak dah suami makcik melambai-lambai senyum. Ni cerita benar ni. Senyum aja kat tepi jalan ni kan. Kita tak beli pun dia senyum. Angkat tangan. Saya lalu je, memang tak beli sebab kita dah makan kat rumah kan. Bila lalu je dia pun angkat tangan. Tak beli, dia cuma hanya duduk tepi jalan tu, dia angkat tangan, dia senyum. Kita buka tingkap, kalau kita nak beli tu, dia pun sebut Assalamualaikum. Nak beli apa dik? Dia kata. Satu masa memang tengok tak ada, yang ada isteri dia dengan anak dia. Jadi kita pun tanya, makcik jual apa? Bukan ni lah, tapi orang lain lah yang tanya tu. Jadi yang cerita yang RM287 tu memang kisah betul puan. Sebab suami dia meninggal dunia because of COVID. Sewaktu ialah kita tahu mencari rezeki, duduk kat tepi jalan tu je pun kena COVID. Jadi yang sekarang ganti adalah isteri dia lah. Jadi tu yang dia beli. Jadi waktu tu baru kita tahu, oh pakcik tu tak ada sebab nampak dia punya kelebihan ada di situ. Cuma yang bila kita nak berkongsi tu, tolong betulkan niat kita. Sebab kita takut nanti kebaikan itu akan dibalut dengan syaitan lah. Jadi benda baik, syaitan kan dia akan kacau benda baik. Benda yang tak, dia lain sikit dengan langau. Langau tu bau benda yang busuk tu yang dia datang kan. Bau yang hanyir yang tu yang dia kejar. Tapi syaitan ini bau yang cantik, yang itu yang dia kejar. Dia kejar, dia duduk dekat situ dan dia akan memburukkan. Dia akan memburukkan, menghodokkan dan membuatkan amalan kita tertolak. Jadi perempuan, jangan risau kalau yang dah lepas. Bukan kita kata dah lepas. Kalau yang dah lepas tu, renung balik, fikir balik, kita istighfar, betulkan balik niat. Kita masih hidup ni, masih lagi boleh betulkan niat kita.
mana-mana yang lepas-lepas, mungkin kita pergi haji ke, kita pergi menunaikan umrah ke kan. Jadi ada rasa macam seolah-olah nak takabur ke apa ke, kita renung balik, minta ampun pada Allah. Minta ampun terus pada Allah dan kemudian kita betulkan niat balik. Okey. Baik, jadi ta'awuz. Dan kemudian kita lihat ada lagi dalam sebuah hadis ya, kaedah bacaan yang disebutkan apabila kita mendapat bisikan jahat daripada syaitan. Innal syaitani lammatan bibni Adam walil malaki lammah. Fa amma lammatu syaitan fa i'adun bisyarr wa takdzibun bil haqq wa amma lammatul malak fa i'adun bil khair wa tasdiqun bil haqq. Faman wajada dhalika falyalam annahu minallah falyahmadillah wa man wajada al-ukhra falyata'awwadz billahi minasyaitonir rajim thumma qara'a asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Okey, atau kama qala, sesungguhnya anak Adam itu mendapat satu bisikan dari syaitan dan mendapat satu bisikan dari malaikat. Jadi maksudnya setiap daripada kita ini, kita akan mendapat dua bisikan. Satu bisikan syaitan, satu lagi bisikan malaikat. Dan ini tak jauh, tak berbeza, tidak bercanggah daripada ayat Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah yang mengilhamkan kita fujur dan juga takwa. Fujur tak baiklah, itu syaitan punya peranan. Okey, kemudian takwa itu daripada Allah, maka malaikat yang akan membisikkannya. Adapun bisikan syaitan ini, dia menjanjikan segala kejahatan dan mendustakan segala kebenaran. Okey, ini yang susah ni, nak tahu jahat ke tidak kan? Manakala bisikan malaikat pula ialah menjanjikan segala kebaikan dan mengakui segala kebenaran. Jadi sesiapa yang mendapati sesuatu daripada bisikan yang baik ini, hendaklah dia tahu bahawa semua itu dari Allah, maka hendaklah dia memuji Allah. Tapi sebahagian daripada kita nampak kita dapat idea yang baik kan. Wah, Kak Sawah lepas ni apa kata kita buat kuliah fiqah. Kita yang mencadangkan tu. Padahal siapa yang bisikkan tu? Siapa yang bisikkan kebaikan tu? Malaikat. Jadi Kak Sawah kata, baguslah, brilian lah otak kau. Alhamdulillah lah setakat ni. Okey. Walaupun dia sebut setakat ini kan. Dan dia sebut apa? Alhamdulillah. Kalau dia tak sebut Alhamdulillah, ataupun dia sebut Alhamdulillah tapi tidak bermaksud Alhamdulillah, sebab Alhamdulillah tu saja dekat hiasan di mulut, tapi niat kita tahu segala puji bagi Allah. Ini Allah ni, hadza min fadli rabbi, memang ini datang daripada Allah ni. Tu tak apa. Okey, tapi kalau dia sebut memang alhamdulillah, macam inilah kejadianku. Dulu, kini dan selamanya, haru biru dah habis dah tu tuan-puan. Okey. Jadi Nabi sebut apa? Kalau dapat bisikan tersebut, maka hendaklah dia memuji Allah. Okay, jadi itu yang dimaksudkan dengan falyahmadillah. Jadi kamu hendaklah memuji Allah. Dan barang siapa mendapati yang lain daripada ini, hendaklah dia memohon perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang terkutuk. So kalau kita confirm, kita tahu benda itu baik, cepat sebut Alhamdulillah. Dan kalau kita tak pasti sesuatu keputusan yang kita nak sebut ini adalah baik ataupun tak, kena selitkan dengan ta'awuz, iaitulah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tak pasti ni baik ke tak baik, tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mudah-mudahan yang ini baguslah. Kan sebab kadang-kadang nak buat keputusan ni kita pun confuse ya. Jadi kita perlu dapatkan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat tuan-puan ya, ayat Al-Quran, bacaan 141. Okey. Alright, daripada surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Alright. So hadis ini dan Nabi kata syaitan itu menjanjikan kamu kemiskinan dan menyuruh kamu mengerjakan pekerjaan keji, dan Allah menjanjikan keampunan dan kurnia daripadanya. Jadi di sini Allah tahu syaitan ini memang dia sentiasa berusaha untuk menyesatkan kita, tapi Allah, di sisi Allah pula ada banyak keampunan ya. Tapi janganlah pula kata kita melakukan maksiat ni tak apa, lepas ni kita bertaubat. Kan, lepas tu rasa bertaubat dah selesai, lepas tu buat lagi maksiat kan, buat maksiat tak apa, Allah kan Maha Pengampun. Yang itu tak kena tuan-puan ya. Okey. Baik, terus yang kedua, bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika iblis sedang berusaha untuk melemparkan api ke wajah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sini diriwayatkan sewaktu Isra' dan Mi'rajnya baginda. Jadi sewaktu Isra' dan Mi'rajnya baginda, maka ada api yang dilemparkan kepada Nabi untuk distract Nabi Muhammad SAW. Sebab perjalanan Isra' Mi'raj kita tahu perjalanan dengan roh, dengan jasad baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada gangguan-gangguan. So kita faham bila gangguan ini, nampak teringat aja gangguan nyamuk, langau tak langau, nyamuk, lalat. Macam itulah yang sewaktu dengan dia mengganggu. So bila dia mengganggu ni, dia pantang nampak peluang. Nanti dia akan datang. Okey. Baik, bacaan yang diajar adalah a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma khalaq wa dhara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tarikin illa tarika yatruku bi khairi ya rahman. Wah, panjang ni. Saya pun tak hafal. Okay. Jadi puan-puan, kalau boleh hafal dalam seminggu 2 minggu ini sangat bagus untuk kita amalkan. Mari kita tengok makna dia. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Aku berlindung diri dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, iaitu kalimat-kalimat yang tidak dapat dijangkaui oleh orang yang baik mahupun yang zalim. Min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a. Daripada sesuatu kejahatan yang dicipta olehnya, yakni seperti kejahatan yang datang daripada manusia, jin dan haiwan, dan daripada kejahatan yang turun dari langit, dan kejahatan yang naik kepadanya, daripada kejahatan yang diciptakan di bumi, dan daripada kejahatan yang keluar daripadanya, dan daripada kejahatan bencana malam dan siang, dan daripada kejahatan setiap yang datang menjelma, kecuali yang datang membawa kebaikan, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. So kita cuba amalkan doa ini, sebab doa ini recommended by Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim is one thing, dan satu lagi adalah untuk yang agak panjang ni. Ada 6 line kan? Okey. Dan doa yang sama juga, doa yang panjang ni kita boleh bacakan untuk orang lain. Okey, contohnya kita bacakan untuk anak-anak lelaki kita, anak-anak perempuan kita, suami kita apabila dia nak keluar dari rumah. Ni sekarang lagi dengan musim pandemik, betul perempuan kan? Dengan musim kemalangan. Kan kemalangan banyak berlaku. Agaknya dah lama, dah hampir 2 tahun tak bawa kereta Dia jadi macam tak biasa, tak kenal balik dengan jalan tu, macam kena perlu itulah orang kata dia tak biasa. Dan selain daripada itu, musim hujan ni banyak berlaku banjir, banyak juga kecuaian tuan-puan. Kecuaian, dan kecuaian ni, bila kecuaian ini dia mengakibatkan kesedihan. Bila sedih akan berlaku kecewa. Bila kecewa kita akan mempersoalkan takdir Allah. Jadi itu sangat bahaya. Syaitan memang suka, dia cari je jalan macam tu. Tengok kecuaian ni apa? Anak-anak meninggal dunia dekat dalam swimming pool je, sampai orang lain tersepak. Rupanya budak tu tersembam di dasar swimming pool. Tak perasan mak dan ayah dia. Jatuh daripada tingkat entah berapa tu. Berapa orang jatuh? Tu belum sebut lagi siakap tu. Cuai kot mengiranya sampai 1,000 lebih kat. Oi, susah kot dekat Langkawi tu nak dapat siakap kan. Tak payahlah makan siakap kat Langkawi. Makan kat sini je kan. Balik makan kat sini je. Kat Langkawi tu carilah benda lain yang senang didapati di Langkawi kan. Allahuakbar. Okey, jadi isu tu masya-Allah. Okey, baik, kita lihat di sini. Jadi macam mana kita nak mendoakan mereka, nak bercuti ke apa ke, kita ni macam nenek kan, nampak anak cucu kita nak keluar tu, doakanlah. So doakan dengan doa set ini, cuma kena tukar sedikit kalimah dia. Okey, contohnya kalau kita nak doakan seorang lelaki, kita sebut awal dia tu je, daripada a'udzu kita tukarkan kepada u'idzuhu. Ini u'idzuhu. Kalau untuk diri sendiri, a'udzu bikalimatillahi tammah. Okey, tapi kalau untuk lelaki, okey, pasangan kita, untuk suami ke, untuk anak lelaki kita ke kan, baca u'idzuhu. Jadi maksud u'idzuhu, aku minta perlindungan darimu buatnya.
buat dia anak lelakiku ini, kan? U'idhuhu. Kalau anak perempuan tukar u'idhu ha. Okay, dia hanya panjang. U'idhuha gitu ya. Alright. Tapi kalau ramai-ramai, dah satu keluarga, laki perempuan semua nak pergi ni, adik-beradik nak bercuti. Sebelum kita lepaskan, baca u'idhuhum. U'idhuhum. Ya, kita bacakan u'idhuhum. Kalau nak baca depan, kuat-kuat depan dia, bacalah u'idhukum bi kalimatillahi tammah allati la yujawizuhunna. Yang lain tak payah ubah. Ya, tukar awal dia saja. A'udzu untuk diri sendiri. U'idzuhu untuk lelaki seorang. Anak perempuan seorang ataupun perempuan seorang, kawan kita ke, u'idzu ha. Kalau ramai terus pakai jamak muzakkar salim, u'idzuhum. Okey. U'idzuhum je dhamir jamak ya, bagi lelaki. Sebab bila sebut lelaki hum tu termasuk juga perempuan ya. Kalau kita nak doakan untuk dia depan kita bersama-sama, misal kata nak doakan dia nak pergi, jadi u'idzukum, kita bacakan macam tu. Jadi kuatlah kepada kamu, u'idzukum bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barun wala fajir min syarri ma khalaq wa dhara'a wa bara'a, sehinggalah akhirnya ya. Okey. So jadi untuk bacaan doa-doa seperti ini, seandainya berlaku juga kecelakaan, kedukaan, kesedihan, puan-puan percayalah kita tak stres mana. Sebab kita dah lepaskan urusan anak kita ini di tangan Allah. Kita dah baca ayat-ayat pelindung seperti ini. Sebab tu penting sangat kita ni baca doa untuk setiap perbuatan dan amalan kita. Bila kita baca doa, sesuatu benda tu tak jadi, kita rasa lapang hati. Betul perempuan, rasa lapang hati. Ini kisah cerita seseorang ini, dia banyak tertinggal solat isyak perempuan. Banyak tertinggal solat isyak dia. Jadi dia bila balik ke rumah, dia penat, dia tidur dulu. Bila tidur, jaga-jaga subuh. Jadi selalu dia tertinggal solat isyak. 5 waktu ni dia kata, Ustazah saya boleh jaga subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak selalu. Sebab bila dah maghrib tu dia macam nampak tilam je. Nak tidur je dah. Ini sebelum Covid lah dia kerja kan. Jadi bila dia pergi kerja, dia bawa kereta dia parking. Ada samalah dengan kereta-kereta pekerja yang lain. Jadi satu masa duduk dalam pejabat, dia dengar bunyi dentuman yang sangat kuat. Okey, so waktu tu dia dah bagi tahu dah pada saya lah. Kan saya kata kenalah istighfar, gantilah balik, kena qada. Kata okey, saya usahakanlah. So bila berdentum tu, dia pun keluar tengok sebab kuat sangat. Rupa-rupanya kereta dia dengan 3 lagi kereta, 4 buah kereta lah, kena hentam dengan satu kereta yang diorang tengah test drive. Tengah test drive, habis terbalik lah dia punya kereta tu, kira kuat sungguh lah. Okey. Jadi dia tengok tu, dia sebut apa? Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah nak bersihkan diri dia. Orang kalau orang lain dia dah rasa dah. Jadi dia tahu dia banyak melakukan dosa, kemudian dia memang set dia dalam fatrah beristighfar. Dia minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah, minta kekuatan pada Allah supaya Allah kurniakan dia kekuatan untuk mentaati Allah. Solat isyak dia dijaga tidak sampai alpa lupa. Jadi bila hilang kereta dia tu, maksudnya nilai kereta dia dah patah kaki lah dia kan, dan dia rasa puas. Dia rasa puas, dia kata Alhamdulillah Allah, macam pada dia terus nampak Allah terima taubat dia dengan cara membersihkan. Nampak ya, orang yang sentiasa berzikir dan berdoa ini, sudut pandang dia Allah pun jaga. Sebab dia berusaha untuk taat pada Allah, berusaha untuk bersihkan diri ya. Jadi dia terus think positif. Dia husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada masalah rasa macam tak puas hati ke dan sebagainya. Masya-Allah ya. Jadi itu yang kita nak. Itu yang kita mahukan pada diri kita, supaya kita dengan istighfarnya yang banyak, kalau berlaku pun kita akan rasa puas hati dan tenang. Kita tak akan stres tuan-puan. Jadi galakkan ahli keluarga kita ini sebelum buat sesuatu, niat kena betulkan dan iringi dengan doa. Jadi kita kan banyak doa kan.
Nak masuk tandas ada doanya. Dengan baca buku, baca doa juga. Kemudian nak pakai baju, baca doa. Keluar rumah, baca doa. So kalau berlaku ada apa-apa in between, kita akan tahu Allah is the best planner. Kita merancang, tapi Allah merancang juga, dan perancang terbaik kita tahu itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so tukar je lah ya. U'idhuha, kemudian u'idhuhum atau u'idhukum. Dan untuk diri sendiri baca a'udhu bikalimatillahi tammah. Okey, jadi cantik sangat makna dia. Baik, yang ketiga muka surat 346. Apa yang perlu kita baca ketika sedang diganggu pemikiran kita oleh syaitan sehingga meragui kekuasaan dan kesempurnaan Allah? Okey, kalau yang tadi bacaan yang diajar oleh Nabi ketika iblis sedang berusaha untuk melemparkan api ke wajah Nabi. Tuan-puan, yang ini kalau melemparkan api, saya kata sebut tadi distraction ya. So apakah distraction kita? Sebab kita nak sesuaikan ni. Sebab setan dia tak ada nak lempar api kat kita. Sebab dia tak perlu. Dia cuma petik jari je kita dah ikut dah. Nauzubillah kan. Okey. So jadi apa yang kita rasa sesuai? Apa distraction kita sekarang ni? Rata-rata apa yang mengganggu tumpuan kita? Entahlah, banyak betul gangguan. Banyak betul ya. Okey. Biasanya tengah solat. Dan jadi sebelum kita nak solat tu baca ni. Masa Bilal dah qomat kan? Jadi dia kat situ ada gap qomat, habis saja kita terus baca. Nak memulakan solat. Jadi waktu ni tak perlu pun angkat tangan. So terus baca. Kalau habis sahaja azan, that is the best time untuk kita doa sebelum Bilal qomat. Jadi bila Bilal qomat, kita tuju je terus untuk ke sejadah kita tu, kemudian baca yang Qul a'udzu birabbin nas dan diikuti dengan yang ini untuk memulakan solat kita. Okey, selain daripada itu apa dia? Anak-anak yang belajar kan, distraction dia apa? Ni PDPR ni ganti-ganti kan giliran. So siapa yang PDPR tuan-puan, sebelum anak itu belajar, kita tolonglah bacakan u'idzuka, baca kuat-kuat kat dia. So kalau dia lelaki seorang, u'idzuka. Kalau perempuan, u'idzuki. Tu kalau kita nak baca kuat di hadapan dia. Tapi kalau tak nak di hadapan dia, kita nak baca sendirian, pandang dari jauh, baca u'idzuhu. Ya, okey. So supaya dia tidak diganggu ataupun ada distraction. Nak main game macam tangan dia tu pegang mouse kan, tikus tu pula bawa dia pergi ke game. Okey. Alright, so kita bacakan doa seperti ini. Memanglah tidak serta-merta, kadang-kadang serta-merta, kadang-kadang dia tidak juga. Jadi kita at least kita berusaha dengan doa lah ya, sebab ini perasaan anak-anak memang susah tuan-puan. Anak-anak saya pun bila kita tangkap boleh bangun sampai pukul 2 pagi, 3 pagi hanya untuk bermain game sebab dah pakat dengan kawan-kawan ni. Saya sampai kata, ya Allah, macam mana nak buat dengan anak aku ni pukul 2, 3 pagi ni. Saya cuma nak positifkan tu. Saya kata sebelum main game tu tahajud dulu, saya kata. Tahajud dulu. Sekarang okey Umi, dia kata. Dia nampak. Tapi memanglah dia bangun seminggu tu ada 2 kali 3 kali dia bangun. So dan kemudian bila kita perasan dia tak tahajud ke apa ke, so kita paginya tu bila subuh mengantuk kan, jadi waktu tu kena bincang balik. So bila bincang balik, dia cakap 2 benda ni. Umi, macam mana ya? Dia kata saya tak boleh biarkan satu hari berlalu tanpa main game. At least nak tengok juga YouTube tu. Kalau saya tak main, saya nak tengok YouTube macam mana permainan itu dia dimainkan. Dia kata. So dia meluahkan. Bila dia meluahkan pada kita tuan-puan, saya fikir, saya kata macam mana aku nak jawab ni? Sebab bila kita berada dekat tempat dia pun macam mana kita nak buat ni? So yang saya boleh sarankan adalah I will help you, tapi Umi kena rotan awak. Saya kata gitu, supaya ada rasa sakit. So saya kata saya boleh tolong, tapi saya akan rotan awak. Macam mana? Dia tu tunduklah waktu tu. Saya kata okey, sedia. So saya rotan dia pun. Umur dia 12 tahun. Saya kata okey, tonggeng ya. Rotan tu kita baca lah auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca sap. Lepas tu jalan dia terkengkang sikit. Sakitlah nak duduk kan. Alright. So sebab apa saya kata saya niatkan untuk
awak belajar daripada benda ni. You have to be strict to yourself. You kena ada self control. Kalau you tak ada self control, siapa yang nak control you? Tahu dia kata. Dia kata tahu, tapi dia memang tak boleh nak kawal diri dia. So saya kata akan tolonglah. So saya kata once saya nampak awak pegang aja handphone itu bukan masa untuk main, saya akan pukul awak. So memang tuan-puan. Lepas tu baru semalam tu. Esoknya pun dapat juga di luar waktu untuk dia main game tu. Sebab dia satu hari ada 1 jam. Jadi dia tak sabar dengan 1 jam tu. So kita pun rotan lah tangan dia. Lepas tu setengah hari gini je. Kan? Sebab saya bincang. Saya bincang dulu dengan dia. Saya tak ada dalam keadaan saya marah lah. Saya kata okey, yang tu tak betul tu. Sebab saya dah make a promise. Saya kata saya kena buat juga. Saya kena. Okey Umi. Dia terima. Cara kita. Actually bila kita nak bagi dia rotan tu, dia kena lama. Sebab saya untuk nak rotan dia ni, saya bagi masa dalam tempoh setahun. Untuk saya kata okey, kalau tak boleh saya akan rotan. Tapi permulaan dia memang banyaklah journey dia. Buat jadual. Mula-mula tak ada waktu untuk main game, tapi tengok dia main juga kan. Jadi kita letakkan jadual untuk main game, ada jadual PDPR dia. Lepas tu tengok bila ada tu dia main juga. Kemudian extend pula sampai ada Discord dengan kawan-kawan dia, kawan-kawan di luar daripada sekolah. So yang itu kita revise balik. So macam tu kita akan bincang. So kita buat dulu, revise balik jadual-jadual tu. Lepas tu ada pemantau. Bila ada pemantau pun sibuk juga ngurusan sendiri kan. Tak memantau. So macam tu kita pun betulkan balik. Banyak. Saya rasa dalam sebulan tu 5 kali tukar jadual. Tu dalam sebulan tu. Jadi nak sampai ke setahun perempuan. Sampai itulah yang okay, you bolehlah main malam tapi bertahajud dulu. Macam tu syarat dia tau. Boleh sampai jadi macam tu. Boleh bertahajud dulu. Okey lah, dia pun bertahajud. Tapi sehari 2 je. Tapi lepas tu bila terjaga, yang dia pegang handphone lagi. Jadi nampak macam, saya kata you perasan tak benda tu you dah addicted. Dan sehingga kan kakak-kakak dia nampak saya letih kot urus benda ni. Sebab saya sengaja kongsi perkara ni dengan perempuan. Sebab saya tahu kalau saya hadapi benda ni, mesti mak bapak lagi pun sama juga menghadapi benda yang sama. So anak saya yang dah agak besar, dewasa sikit tu, dia faham. Dia kata, Umi, kata tak apa, kita bergilir Umi, biar saya pula yang take charge, dia kata. Jadi kali ni dia buat cara dia simpan handphone tu dalam bilik dia. Dan kena, kalau ambil juga adik dia kena bayar denda. Sanggup kak? Sanggup bayar RM2 kena bayar tu. Sebab dia dah letak, lepas tu dia ambil balik. Kan, dia dah letak, dia ambil bukan pada masanya lah. So bayar RM2. Lepas tu pandai pula cari duit. Umi hari ni ada kerja apa-apa? Kena upah, minta upah. Sebab nak bayar dia punya habit yang buruk tu. So kat situ pun kita tahu dan kita bincangkan balik lah. So bila bincangkan balik tak boleh juga. And then kakak dia sorokkan. Bila sorokkan, rupanya budak-budak ni pandai. Daripada laptop itu dia pasang scan. Dia boleh kesan, dia cari mana. Dengan laptop tu dia pergi cari. Kat mana. So bila bip dia tahulah. Kat mana. Rupanya kakak dia pergi simpan dekat dalam drawer laci yang untuk stokin dia, stongan dia apa semua tu kan. Dia selongkar. So berlaku beberapa kali, cuma kakak dia tidak ada evidence. So kita buat solat hajat, kita buat, semua buat lah kan. So lepas tu dah solat hajat, rupanya itulah Allah akan bantu kita. So dengan solat hajat selalu minta, ya Allah bantulah anak kami ni, adik kami ni kan, anak. Satu masa anak saya yang perempuan itu, dia pasang phone video. Tanpa dia sedar, dia terlupa. Dia terpasang macam tu, dia tinggal dalam bilik. Jadi phone itu dia merakam seluruh yang berlaku dalam bilik tu. Jadi bila adik dia ambil handphone tu, sebab adik dia patut boleh guna handphone tu pukul 5-6 petang macam tu lah. So waktu tengah hari kita, waktu lunch kan, jadi diorang dah ada duty dah, siapa yang masak, siapa yang tu. Jadi waktu tengah hari tu dia pergi masuk bilik. Waktu sibuk kakak-kakak dia dekat dapur,
dia kena serve aja urus lap meja dengan hidang pinggan ke apa ke gitu. Dia punya selesai, dia zap, dia lari naik atas. Lepas tu dia turun balik, zap naik atas. So nampaklah yang terbongkok-bongkok, tercari-cari itu, memang nampak. Okey, so yang itu pun kita bincangkan juga. So bincangkan, tapi dalam seminggu macam tu, saya ambil video tu, saya pun terus panggil dia. Jadi sebab kita mula-mula reserve dan benda tu, tak nak tunjuk lagi kan. So lepas tu tengok memang tak boleh nak kawal juga, so kita pun keluarkan. Tetap tak boleh nak kawal, keluarkan. Lepas tu saya pun tunjuk, tengok awak macam ni, ini Allah nampak ni macam ni kan. Ini baru video kita. Kalau Allah nampak tu, besok di hadapan seluruh manusia akan nampak. Jadi pun dia terkebil-kebil kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, okey, bagi tahu saya, ini perangai macam mana ni. Tapi saya memang tak adalah marah ke apa ke. Kita dah tua kot dia, jadi tak adalah mudah marah. Kalau umur 30 tahun dulu, siap lah kau kan. So saya pun tunjuk, okey, ini perangai siapa ni. Dia lama tau, saya memang nak suruh keluarkan daripada mulut dia tu keluar. Lepas tu baru dia sebut macam nampak gaya pencuri. So saya kata, you punya habit satu je, you self control tak ada. Tapi orang nampak you nampak tak? You buat apa? You dah membohong, you dah selongkar bilik orang, you ambil sesuatu tanpa izin. Satu persatu saya ni, okey. So ini semua perangai apa? Pencuri, Umi. So tak secara langsung you sedang develop in yourself perangai, sikap, attitude. Dia sendiri sebut pencuri. Okey, rotan lagi. So waktu rotan tu tidaklah kita macam marah-marah ke jerit ke, taklah. Tapi saya kata, saya niatkan ini just supaya you ada self control. Tapi betul perempuan, memang kat rumah tak jalan nak kawal anak ni. You sorok, sama ada you terus hilangkan, ambil, bawa dengan kita dalam beg ke apa ke, tapi kena jaga pula diorang punya perasaan dan emosi rebellious dia tu. Nanti dia akan jadi rebel. So akhirnya saya agak sedikit bersyukur sebab dia akan masuk ke asrama. Jadi asrama ni memang tak ada tak ada inilah bahan-bahan yang semua tak ada. Tapi kita fokuskan dia untuk persediaan masuk asrama ni. Saya hantar dia ke Sinar di Port Dickson. So Sinar ini dia belajar di situ dalam 3-4 tahun dan dia akan direct masuk ke Al-Azhar University. Jadi dia belajar semua kitab-kitab universiti, di universiti lah dia dah belajar dulu. Jadi sekarang ni kena buat revision, yang dia kena hafal, dia kena belajar bahasa Arab dan sebagainya. So saya memang adalah tutor tu. So dalam ada tutor tu, ada jugalah game-game yang macam tu juga kan. Jadi hopefully benda ini semua satu proses. Dia bukan boleh sebulan 2 bulan. Dia mungkin ambil setahun, dia mungkin ambil 2 tahun. Tapi kita kena sabar dan terus berusaha. Sebab itu yang Allah taklifkan pada kita. Kan, bukan kejayaan tu. Jadi mungkin waktu kita dah mati, esok baru dia teringat. Ya Allah, mak, ibu macam ni rupa-rupanya jaga saya. Mak susah-susah kan. Dan mungkin pada waktu dia yang nak mati, kita yang mati mungkin kan. Dia yang nak mati waktu tu baru dia teringat. Tapi kita tak kisahlah. Apa yang kita penting, apa yang Allah suruh kita lakukan, kita buat. Ya? Sebab anak kita memang sentiasa ditunggu, diintai oleh syaitan. Dan syaitan anak kita bekerjasama malah. Wallahu alam tuan-tuan kan. Okey. So jadi situ ada tak siapa-siapa nak tanya berkenaan gadget ni? Tuan-tuan tak ada masalah sangat Banyak masalah ya Allah. Oh, betul. Kan. Tapi kita kena disiplinkan lah lagi. Saya dalam kereta pun bincang aja dengan suami. Bang, macam mana bang tengok anak kita ni begini. Lepas tu saya kata, kenapa dia tak boleh ubah? Kita ni rasa macam tak boleh juga kan. Kenapa tak boleh ubah? Lambat sangat dia ni. Dah setahun dah ni. Lepas tu suami saya cakap, sebab dia tak rasa benda tu satu kesalahan. Apa salahnya? Dia kata gitu kan. Apa salahnya aku main, aku tak kacau orang kan. Dia tak rasa benda tu salah. So saya pun kata, kita kena tunjuk jugalah kesalahan dia apa kan. Sebab tu kita kena pandai keluarkan apa kesalahan dia. Antara yang pertama kesalahan dia adalah dia sendiri menzalimi masa. Jadi masa dia habis dengan benda tu. Ya. Tapi dia model dia mak ayah dia juga. Betul. Dia tengok mak ayah dia pun sibuk. Sibuk, ya. Telefon masing-masing.
masing-masing. Tak Betul. kira lah sosial ke, Mhm. business ke. Betul. Jadi perhatian ke anak tu tak ada. Dan ada setengah parents ni dia nak supaya anak tu diam, memang dia bagilah handphone tu. Betul. Akhirnya kemaruk memang kita tak boleh nak kontrol lah. Betul. Ada sebahagian tu ibu yang sediakan handphone. Siap-siap sedia dah. Nenek tak bagi. Ah. Ada sebahagian pula nenek bagi. Aha. Ayah tak bagi. Betul. Dia persekitaran juga perempuan. Kalau macam saya, memang saya cakap dengan suami saya. Saya kata kita kena selalu dengan dia je. Kalau macam baca buku, sekarang ni dia baca Rahim Al-Maktum. 12 tahun saya suruh baca, dah masuk dah bab kelahiran anak-anak sebagainya. Saya kata okey, you baca, saya dengar. Tapi kita kena duduk sebelah. Tak boleh dia baca seorang-seorang. Dan kemudian bila habis perenggan-perenggan kita minta dia explain balik macam mana, apa yang dia faham, yang dia tak faham. So dia ni pula jenis bila dah baca, okey, nak tahu apa benda ni, nak tengok internet. Peta, mana peta Arab, nak tengok internet lagi. Jadi dia baca je, budak-budak sekarang tahu, dia baca je tanpa dia nampak yang lain-lain, yang 3D lah tu kan, dia tak puas. So kita dulu baca gitu je kan, duk membayang je dalam kepala je kan. Dia tak ada, dia kata kat mana letaknya teluk Parsi ke apa ke kan. Okay, dia nak tengok kat mana teluk Parsi tu, kat mana letaknya Yaman. Dia kata Yaman di bahagian selatan, nak tengok Yaman kat mana. Jadi peta-petanya lah. Okey, Nabi dilahirkan kawasan ini dengan ayah dia sampai keturunan dan sebagainya kan, keturunan daripada mana, Bani Khuza'ah, apa maksud Khuza'ah. Jadi dia nak tahu. Kalau kita tak sabar, jadi saya memang bila tu duduk je lah sebelah dia. Kena ada orang yang sentiasa di sisi mereka, kalau tidak ada ini. Ya. Jangan sampai angkat, jangan sampai nampak ketiak. Kita pasti kita kepit, lepas tu kita dia punya hayunan tu kan, kepit. Ayah dia tak pernah rotan, sebab dia suami saya memang jenis yang tidak ada pengalaman kena rotan pun. Dia memang keluarga yang baik-baik kan. Saya tidak, ayah saya askar. Ya, memang rotan tu seminggu sekali mesti kena lah. Jadi saya pun belajar tengok cara macam mana Nabi sarankan untuk rotan tu kan. Jadi dia sebagaimana seorang suami juga nak rotan isteri. Dia macam dia actually tak boleh pun. Kita dengan anak lebih kuat, kalau dengan isteri tak boleh sangat. Dia pakai kayu sugi je. Jadi macam itulah. Tapi kita dia adalah zat tu. Tapi bila rotan tu ialah yang rasa sakit, yang letak sakit tu Allah kan pada dia. Jadi memang kenalah bisanya juga. Dan di sekolah dia ni, sekolah sinar pun, guru itu dia minta izin dia nak rotan anak. Saya kata boleh Ustaz, sebab yang rotan seorang aja, mudir dia je, yang lain tak boleh rotan. Dia hanya guru dia tu untuk memotivasikan dia tu supaya dia mau hafal. Jadi sebab kita faham anak-anak kita ini, dia daripada kita manusia kan, dia ada sifat kebinatangan dan dia ada sifat yang baik daripada Allah SWT. Jadi kita ada sifat haiwan dan dia ada manusia, itulah dia kombinasi sifat haiwan dan juga sifat-sifat samawi ya. Jadi di situ yang haiwannya itu kadang-kadang bila dia tidak boleh kawal, maka dia perlu dirotan. Tapi memang betul kakak kepada ni anak saya yang perempuan tu, dia cakap Umi, dia kata kalau nak tinggalkan dia daripada gadget, kita memang selalu kena ada aktiviti dengan dia. So kenalah merancang, nak ataupun tak nak, kita kena compete dengan yang ini. Kena compete. Kalau dia guna pun kita kena kawal apakah website yang dia perlu layari, apakah konten yang dia perlu buat. Dan dia tak boleh, jangan bagi dia layari benda tu dalam bilik sendiri. Letak pula bilik ada aircon. Lagilah seronok dia kan. Kat situ duduk lama-lama, kita pun rasa alhamdulillah tenang hatiku ni kan. Rupanya anak-anak dah sampai ke mana-mana dah. Okey. So jadi itu distraction. Baca ayat ini, saya insya-Allah perempuan kita sama-sama, saya pun akan salin balik ni. Kita nak hafal untuk anak-anak kita juga ya. Okey.
Baik, doa selanjutnya adalah apabila diganggu pemikiran oleh syaitan sehingga meragui kekuasaan dan kesempurnaan Allah, ya. Jadi waktu ini mungkin kita fikir, kenapa aku ni susah sangat begini-begini? Allah tak sayang aku ke? Ada banyak sangat dosaku ke? Contohnya macam tu tuan-puan. Itu dia dah sudah meragui kehebatan, kekuasaan dan kebaikan Allah. Cepat baca amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. So itu bacaan apabila hati kita ada keraguan, ada was-was sebagai contoh, ya. Okey, baca amantu billahi wa rasulih. Next, yang keempat, bacaan seterusnya adalah a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada setiap syaitan dan binatang yang berbisa dan daripada penyakit ain, yakni pandangan mata yang memudaratkan. Ain adalah pandangan kagum atau hasad. Dia dua. Kagum atau hasad. Dua tu je yang memudaratkan seseorang. So kalau ada rasa kagum, boleh jadi ain. Kalau ada rasa hasad, dengki, menyampah, benci pun boleh memudaratkan, ya. Dan al-ainu haqqun, itu kata sabda Nabi Muhammad SAW, ain itu adalah benar. Sekiranya ada yang boleh menandingi takdir ataupun menukar takdir, maka ain lah. Jadi ain ini penyakit yang kita tak perasan tuan-puan. Ya, kadang-kadang ya, sebab bila kita kagum dengan seseorang, seronoknya jadi macam dia, gini kan. Lepas tu nanti dia akan sakit lah. Dan antara sakitnya boleh jadi malas. Anak-anak kita yang malas pun boleh jadi macam tu. Benda yang simple, mengantuk je, pun macam tu juga. Dia boleh jadi gitu. Jadi menyebabkan kita lambatlah ke arah kebaikan itu, ya. Okey, dia tak semestinya sakit, muntah paku, muntah jarum, tak. Dan ain ini bukan sihir. Dia hasil daripada mata yang melihat. Sekarang ini banyak kan mata-mata yang melihat. Dalam social media kita, dia banyak guna mata dan juga guna jari. Dia tak guna mulut, ya. Dia banyak guna jari. Jadi mata yang melihat tu, apa yang kita tunjuk, apa yang kita tonjolkan, yang itulah boleh memberi kesan dan implikasi juga. Saya teringat kalau orang-orang dulu-dulu, orang-orang tua-tua dulu tuan-puan, ya, dia ada benda yang dia baru beli, contoh basikal ke kereta ke, dia suka tutup. Biasa tak kalau orang-orang tua dulu? Pernah kan? Dia suka tutup benda tu. Dia tutup kan. Jadi kita kata macam kenapa tutup? Dia kata tutup, kena tutup lah. Macam kita rasa macam wah sayang sangat lah dengan benda tu kan. Rupanya dia nak tutup daripada pandangan orang. Dia tak bagi tengok sangat. Begitu juga dengan orang-orang yang baik-baik, ya, dia tak bagi anak-anak kecil dia itu didedahkan. Dia tak suka untuk ditontonkan lah, yang baru lahir. Sebab anak-anak ini adalah tempat tumpuan utama syaitan ganggu. Sebab dia ganggu je anak tu, satu rumah akan huru-hara. Anak menangis panjang malam, mak dah tak boleh tidur. Kan ayah besok nak pergi kerja, tak pasal-pasal gaduh sebab anak. Ganggu jiran pun akan terjaga, terkejut. Macam ada satu kes ni di mana dia suka tengok orang lain menyusukan anak. Dia dapat anak kembar. Dia tengok Instagram, dia tengok social media. Dia pergi ke Instagram di mana ibu yang banyak susu. Jadi bila ibu banyak susu, dia simpan susu dalam peti ais. Lepas tu sampai susu tu dia boleh buat sabun lagi. Sebab susu ibu tu, sebab punyalah banyak kan. Dan dia seronok tengok nikmat orang lain. Dia mengintai nikmat orang lain. Dia tak ada susu. Jadi bila dia tak ada susu, dia tak boleh menyusukan anak kembar dia. Dan tak menyusukan anak kembar dia, bila time dia nak menyusukan anak, tak keluar susu, anak menangis, dia stres. So, datang kemurungan. Asal anak menangis, dia tak nak susukan. Biar anak tu melalak-lalak sampai jiran pun ketuk-ketuk lah pintu, gitu ya. Jadi dekat situlah kita sebenarnya tengok je kan, tak ada rasa, tak ada masalah apa kan. Tapi daripada kerana mata kita, dengki kita dan sebagainya, bukan orang yang kita tengok tu kena, wallahualam dia kena macam mana kan. Tapi kita pula pada kita yang menengok juga yang ada masalah dia.
terbeban dan murung. So dia tidak menyusukan anak dia, tak dapat menyusukan anak dia. Sebab duk fikir sangat tak ada susu. Okey, jadi di sini tuan-puan, bacalah doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamma. Alright. So macam mana kita nak buat kalau kita nak doakan untuk anak-anak kita? Cuba tukar. Ya, u'idzuhu. Ini a'udzu untuk kita. Dia macam u'idzu tu aku minta kepada Allah. Aku minta kepada Allah untuk kamu. Dia isim dia jadi lain lah. U'idzu tu dia jadi isim yang dikembalikan ya. U'idzu bukan a'udzu aku mohon, tapi u'idzu dia jadi macam aku mohon supaya kepada engkau, gitu. Jadi diterbalikkan ya. Jadi u'idzuhu kalau kepada anak kita, u'idzuka, u'idzukuma, kalau dua orang u'idzuki, senang aja u'idzukum atau u'idzuhum ya. U'idzukum, u'idzuhum. Jadi kalau hum pun boleh untuk perempuan, boleh juga untuk lelaki. Dan Nabi bacakan untuk Hasan dan Husain, u'idzukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainin lamah. Ni Nabi doakan untuk Hasan, Saidina Hasan, dan Nabi doakan untuk Saidina Husain. Maksudnya bila berjumpa dengan Nabi, yalah cucu-cucu Nabi kan, ramailah yang minat ramai yang minat, ramai yang nak main dengan dia, ramai yang nak dokong, ramai yang nak puji dia. So Nabi baca doa ini. Kalau u'idzuhuma, dua lelaki u'idzuhuma. Okey. Dia huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Tu yang 14 dhamir tu. Kalau nak tukar tu boleh jadi 14. So sekarang ini kita ambil senang saja. Kalau untuk anak-anak kita baca u'idzuhum. Untuk pasangan kita pun boleh u'idzuhum. Jadi hum tu walaupun dia seorang tetap termasuk. Sebab bila kita sebut hum bukan hu, hum itu tanda kita hormat juga. Sebab tu kita jawab apa kalau kita bagi salam pada orang. Assalamualaikum. Kum itu adalah jamak. Kita tak sebut assalamualaika. Boleh sebut assalamualaika, tapi kita biasa dengan assalamualaikum. Pertama sebab dia tu sunnah. Yang kedua, kum itu tanda hormat. Okey, kita gunakan jamak. So tukarlah u'idzuhum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Kalau depan dia tukar kum, u'idzukum. Kalau senyap di belakang mereka kita baca u'idzuhum. Okey, kalau depan dia sebelum dia pergi ke apa ke, u'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah ya. Jadi daripada penyakit ain. Okey, dan biasanya penyakit ain ini dia macam penyakit misteri. Penyakit misteri dia tiba-tiba, lepas tu susah nak baik. Jumpa doktor dia kata tak ada apa. Okey. Saya pernah jumpa dengan seorang pakcik ni. Jadi dia punya kuku tu waktu saya jumpa tu dia cengkung, memang macam mayat dah. Macam mayat dah. Dia tak boleh nak berdiri, dia kencing, berak semua di situ. Kemudian saya panggil seorang ustaz ni masya-Allah dia baca dia baca muawizat yang 3 kul tu. Dia baca 3 kul, dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat kursi. Bacaan ustaz lepas itu tak lama tu dia boleh duduk dah. Tapi sebelum tu dia terlentang dalam 6 bulan ada. Jadi barulah dia boleh duduk. Dan kemudian barulah isteri dia mandikan dan sebagainya. So jadi bila kita cerita-cerita tu, jadi isteri dia tu cakap lah, kita tak tahu apa lah pakcik kau ni kena kan. Tanya-tanya cerita-cerita perempuan. Lepas tu saya teringat penyakit ain. Jadi saya pun sebutlah dengan dia cerita pasal penyakit ain ni. Lepas tu menangislah pula isteri dia. Menangis apa? Dia kata makcik lah tu yang pandang dia dengan menyampah. Dia kata dia rasa diri dia makcik, isteri dia. Dia kata saya sebab suami dia tak keluar rumah.
Jadi dia je yang jaga. Cuma sebab dia kadang marah dia, geram dia kan. Macam kata aku je yang banyak buat kerja kan. Kau ni senang-senang duduk aja. Dia boleh jadi macam tu. Dia kata dia yakin dia yang bagi. Dia yang memang dia boleh berlaku dengan orang yang baik. Contohnya kalau ustazah sendiri nampak, kalau ustazah tak sebut masya-Allah ke alhamdulillah, Allah kak cantik betul kereta ini. Ini dahsyat, ini memang terkini ni. Tak ada subhanallah, masya-Allah tak ada. Boleh jadi. Dia boleh jadi sebab. Dia penyakit ain, kalau perempuan pergi Google terus cari hadis Nabi ke tentang penyakit ain, ada kisahnya seorang lelaki ini, dia mandi. Saya rasa saya pernah ceritakan. Dia mandi dekat satu kawasan, kemudian ada seorang sahabat yang lain, dia tengok halus mulusnya kulit dia, kalah anak dara pun tak ada kulit macam ni. Dia cakap macam tu je. Lepas dia pergi, lelaki itu tumbang, pingsan. Ini dalam perjalanan ni, sedang perjalanan. Dan kemudian lelaki itu tak sedar-sedar dibawa jumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi kata, siapa agaknya yang orang yang akhir kontak dengan dia ni, yang akhir sekali yang berhubung dengan dia. Jadi sahabat lain nampaklah siapa yang memandang dia kan. Dan kemudian bila disebut, Nabi pun panggil. Nabi kata, kamu nak membunuh saudara kamu. Sebab dia ini macam seperti kematian juga, macam penyakit yang lama, tak mati-mati tapi sakit aja gitulah. Jadi kemudian Nabi suruh dia ambil wuduk. Sebahagian riwayat Nabi suruh dia mandi macam mandi hadas, angkat mandi hadas, tapi maksudnya bersuci, dan dengan air itu dimandikan pula pada yang sakit. Dengan air tersebut, air orang tu dimandikan. Lepas tu boleh pula dia jaga dan boleh jalan balik. Masya-Allah. Jadi situ dia penyakit ain. Maka kita tahulah, tu yang dipanggil misteri. Tanya juga dengan ustaz-ustaz apa semua, ustaz kenapa macam tu ya. Jadi sebahagian kata memanglah itu penyakit ain ini kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Kita menyentuh sesuatu yang hebat. Ya. Boleh jadi. Sebab dia bukan daripada mulut, dia daripada mata. Jadi mata itu yang menunjukkan apa yang terkandung dalam hati kita. Sebab tu kalau kita pergi ke tanah suci, Allah didik kita kan, kita macam tegur je orang sebelah tu, tak cakap ni mulut ni, dalam hati je, busuk je lah orang ni, tak mandi kot, kan. Lepas tu kita pun pindah. Tu ada kisah tu, ya Allah busuknya dia ni, tak apalah, tak larat aku sembahyang sebelah dia. Dia pergi cari tempat lain, dekatlah pula dengan Kaabah. Tiba-tiba tengah nak duduk tu, orang cuit dia, tunjuk dekat bahagian seluar dia ada air kencing, bau hancing, halau dia keluar. Dia terpaksa tak boleh sembahyang, balik ke hotel. Tak, dia berdiri dalam hati je. Tak, itu orang yang bercakap ke orang lain. Dalam hati. What happened to the orang yang dicakap tu? Tak ada apa. Tak ada apa. Sebab yang tu dia macam memburukkan. Dia ni dua je. Yang ain ini dia dua je. Dia kagum ataupun hasad. Hasad dengki. Jadi kalau kes makcik tu, tak tahulah kedengkian apa. Sebab saya cerita, tapi dia tak ceritalah hasad dengki apa. Saya lah tu. Begitu. Jadi itu dua benda. Jadi kagum dengan hasad. Kalau kita renungkan balik, sebab kagum ataupun sebab hasad, kalau kita baca balik penyakit ain tu ya, dia pasal dua je, kagum atau hasad. Bila kita analisa balik, kagum ini dia bukan sifat orang yang baik. Kagum ini sifat syaitan. Sebab dalam sejarah penciptaan makhluk, yang syok sendiri hanya setan je. Kan, dia apa yang disebut pada Allah? Khalaqtani minan nar. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Ya Allah, dia syok. Lepas tu tambah pula khalaqtahu min tin. Dia kata engkau menciptakan Adam daripada tanah. Kata mana kelas ya Allah, api pula nak tunduk pada tanah. Macam itulah. Jadi kekaguman itu dia asal usulnya daripada syaitan. So kita guna pakai benda tu, dia ada itulah, kita kata ada bisa. Syaitan ni ada bisa dia. Pakai sikit perangai dia, dapatlah masalah. Okey, satu kagum. Satu lagi hasad.
Hasad tak ada Nabi pun yang hasad. Ada tak Nabi hasad? Tak ada. 25 Rasul tak pernah kita baca cerita dia itu hasad. Hasad ini datang daripada siapa? Yes. Sebab tak setujunya dia dan dia tak puas hati, kenapa Allah pilih tanah yang hina itu jadi khalifah pula. Khalifah ini pengganti Allah. Dia menggantikan urusan-urusan yang dia perlu buat di atas muka bumi ini. Sebab tu kita sedar kita ni banyak terhutang dengan Allah. Patut kita ada di sini, kita menguruskan bagi pihak Allah, tapi kita tak buat. Sebab tu kita digalakkan beristighfar. Sebab ada benda yang kita overlook, kita terlepas pandang, ya, kita tak mampu. Kita kena banyak beristighfar. Kita lupa kita lebihkan diri kita sendiri. So untuk itu syaitan tak puas hati, sebab pada dialah yang layak untuk jadi khalifah. Kenapa mesti nak ciptakan spesies lain? Nah, begitu, ya. Jadi itu yang dia pun jadi salah satu daripada sifat syaitan. Jadi hasad ataupun kagum. Kagum tu nampak macam baik kan? Diiringi dengan pujian lah, diiringi dengan ialah kekaguman, tapi kita tak relatekan dengan Allah. Lain kalau dia sebut, cantiknya kak, kereta kak ni, Allahu Akbar. Settle. Dia sebut nama Allah saja, Allah tu pelindung kan? Sebut nama Allah, selamat. Jadi mulakanlah setiap pergerakan kita itu dengan menyebut nama Allah. Kalau bukan orang Islam, yang itu yang dia pergi memuja lah kan, sebab dia nak hilangkan benda-benda ni, kan, dia memuja lah, apalah itulah inilah dia buat. Jadi itu satu apa yang kata yang songsang, maksudnya benda tu tetap ada, tenaga tersebut tetap ada, cuma tak tahu asal usul. Kalau kita tahu ni penyakit ain, kita kata mudah sangat nak menunjuk-nunjuk, orang pun kagum-kagum, sampai lala dia pula yang sakit, ya. Okey. Baik, kemudian doa yang perlu kita baca adalah bacaan ketika keluar rumah. Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau seseorang keluar dari rumahnya kemudian membaca doa ini, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. So kalau lupa, tolong tampal ke dekat pintu ke apa ke, so kita baca, insya-Allah Allah akan lindungi kita tuan-puan. Tapi kalau jadi juga, kita akan rasa puas hati, tenang-tenang, kita tak akan rasa macam murung ke, stres ke dan sebagainya, ya. Tapi ingat, syaitan ini bila kita sentiasa sebut nama Allah, kadang-kadang dia akan selewengkan kita untuk sebut pula nama-nama orang-orang yang alim, wibawa-wibawa, tokoh-tokoh dan sebagainya, ya. Sebab saya pernah jumpa anak murid saya, dia kata, saya hampir kemalangan tahu ustazah, tapi bila saya sebut nama dia, saya terselamat dari kemalangan tu. Saya kata, janganlah kau, saya kata kan. Jadi saya sebut, saya jerit nama dia. Jadi dia rasa macam nama itu ada karamah. Yang itu tak, tuan-puan, tak pernah. Janganlah. Kita elok kalau nak sebut nama dia, baik sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Okey. Muhammad sallallahu Muhammad gitu kan. Baik, sebab itu at least kita pun panggil Allah, kita sebut nama Allah. Jadi pada saya, kita sebut saja nama Allah. Sebut Allahu Akbar, ya. Sebut subhanallah ke kan. Na'udzubillah, ya. Jadi sebut nama Allah. Next, seperti yang disebutkan dalam hadis daripada Rasulullah SAW, an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Qala yuqalu hina izin hudita wa kufita wa wuqita fatatanaha lahu syayatinu fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. So jika seseorang keluar dari rumahnya kemudian membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, ini maksudnya dengan nama Allah aku bertawakal pada Allah, tidak ada kuasa saat itu, dan dikatakan kepadanya, kepada kita ini, kepada kita yang baca tu, engkau telah diberikan petunjuk, ya. Qad hudita, maksudnya Allah telah memberi petunjuk kepada kita, dicukupkan dan dijaga, serta syaitan akan menjauhkan dirinya daripadanya. Okey, maka syaitan yang lain akan berkata kepada syaitan kita tu, okey, dia pun cakap apa? Macam mana kamu ni nak mengganggu seorang yang telah diberikan petunjuk, dicukupkan dan dijaga oleh Allah? Jadi maksudnya syaitan, wah lama tak ada kerja aku lah, kan, hari ni aku tak ada kerja lah, sebab dia dah baca doa tu. Jadi syaitan lain pun akan cakap lah, kesian kau, macam mana nak buat ni? Dia kata gitulah, lebih kurang kan, dialog-dialog.
Okey, yang keenam, yang ini bacaan ketika bersetubuh. Tuan-puan, yang ini guru saya pun pernah ingatkan. Sebab masa tu anak saya malam menangis. So dia cakap, korang ni selalu balik ke rumah waktu maghrib ke? Saya kata, lah memang sebab balik daripada kerja itu kan waktu maghrib. Jadi ustaz tu pun kata, sebelum masuk ke rumah, bacalah doa Assalamualaikum ke ataupun Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin, diikuti baca dengan surah Al-Ikhlas. Disuruh baca 3 kali. Okey, suruh bacalah. Dan kemudian sewaktu bersetubuh, dia ingatkan supaya baca doa ini. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Baca Allahumma jannibna syaitan. Kalau misal kata tak ingat pun baca je Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami daripada syaitan. Ya. Kalau tak ingat dalam bahasa Arabnya, bacalah bahasa Melayu. Ya Allah, jauhkanlah kami dan apa yang akan kau rezekikan kepada kami ini dari syaitan. Jauhkan kami. So doa. Dan apa yang guru saya katakan, dia kata seandainya kita masuk sahaja dalam rumah, kita tak baca doa, dan apabila ada hubungan suami isteri, maka syaitan yang akan keluarkan air maninya terlebih dahulu. Jadilah anak kita tu degil ke apa ke dan sebagainya kan. So sebab itulah kita ni kan khalifah Allah. Jadi kita ni membawa tugasan daripada Allah. Siapalah kita adalah hamba Allah. Jadi sebab tu kita kena banyak memohon perlindungan, kekuatan daripada Allah SWT dengan doa-doa ya. Okey. Baiklah sekali, Ani bin Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum idza arada ayati ahlahu qala bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana thumma qaddara ayyakuna bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu syaitanun abada." Maksudnya Abdullah ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang ingin menggauli isterinya kemudian membaca dengan doa tadi dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan, jauhkanlah syaitan daripada apa yang kau rezekikan kepada kami, kemudian ditakdirkan mereka berdua mempunyai anak, maka syaitan tidak akan dapat membahayakannya selama-lamanya. Insya-Allah satu kurniaan ya, kalau kita dapat perlindungan, satu keluarga, anak-anak pun dapat perlindungan. So each step, masya-Allah, Allah selalu ingatkan kita dan Nabi sentiasa mendidik kita, membimbing kita. Rupa-rupanya ada peluang syaitan untuk duduk bersama dengan kita. Nak makan pun kan, lupa baca bismillah dah syaitan masuk. Kita lupa nak baca doa nak masuk rumah, syaitan masuk dulu. Sebab memang dia tu langau. Nak macam mana dah kan. Itu kerja dia kan. Kat mana ada manusia, kat situlah dia ada. Jadi kita ini ibarat macam ikan hidangan yang hanyir, yang langau kejar. Jadi di mana ada manusia, maka di situlah syaitan akan duduk ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih tuan-puan. Biodata ni tolong baca sendirilah. Okey. Biodata Imam Al-Jauzi sangat baik, sangat indah ya. Dan tuan-puan kalau baca biodata Imam Ibnu Al-Jauzi, umur dia 3 tahun, ayah dia dah meninggal dunia. Tengok kan? Kita tengok ulama-ulama ni, masya-Allah, kecil-kecil sangat berdikari. Jadi kita ajar anak-anak kita berdikari supaya dia independen, matang ya, ada rasa untuk melindungi mak dia kan, membantu keluarga. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berjaya.